Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Masyudi 2202580. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan kamu semua tentang video persediaan aplikasi psikologi dalam pendidikan. Jom kita mula. Motivasi. Ia merupakan penggerak kepada keinginan dan kemahuan hendak berjaya ataupun hendak mencapai sesuatu. Orang yang mempunyai motivasi bermakna dia memperoleh kekuatan bagi mencapai kecemerlangan dalam hidup. Jenis motivasi. Yang pertama, intrinsik, iaitu motivasi dalaman. Yang kedua, ekstrinsik, iaitu motivasi luaran. Ini dapat dinyatakan gambaran sebagai contoh di mana metod yang sama namun objektif yang berbeza. Insan yang pertama pergi melakukan umrah untuk menambah ketakwaan dan melihat kebesaran Allah. Ia didorongi oleh motivasi intrinsik. Insan yang kedua pergi melakukan umrah untuk membeli barang dan dipandang mulia. Ia didorongi oleh motivasi ekstrinsik. 3 teori motivasi. Yang pertama, teori Maslow berkenaan hierarki keperluan manusia, mengandungi fisiologi, sakit, sosial, penghargaan dan yang terakhir diri sendiri yang merupakan paling utama dalam proses membangunkan prestasi seseorang, berkait rapat dengan tingkah laku diri sendiri. Yang kedua, teori Thorndike dan Skinner melopori teori pelaziman operan. Teori Thorndike melakukan eksperimen terhadap seekor kucing, manakala teori Skinner melakukan eksperimen terhadap seekor tikus. Daripada teori tersebut dapat menghasilkan 4 pendekatan motivasi murid, iaitu penetapan matlamat, ganjaran, ambil berat dan penglibatan murid. Kesimpulannya, motivasi seseorang murid dapat ditingkatkan maupun dilunturkan yang didorongi faktor yang berbeza. Motivasi mampu mengubah tingkah laku seseorang dan ia berkait rapat dengan teori behaviorism. Kreativiti. Ia bukan sahaja melihat seseorang itu mampu menghasilkan lukisan yang menarik, namun ia sebenarnya satu proses yang terjadi dalam pemikiran kepala seseorang. Menurut John Arrow-Phillips 1997, ia merupakan proses mental yang memerlukan pengetahuan melibatkan pengolahan kemahiran-kemahiran mental yang ditujukan ke arah penyelesaian masalah tingkah laku yang mampu menghasilkan sikap pemikiran seseorang. Contoh-contoh kemahiran berfikir secara kritis. Yang pertama, membanding beza. Guru dan murid perlu mengetahui ilmu yang akan diajar dan dipelajari dengan mengambil poin-poin yang penting sahaja. Yang kedua, membuat kategori atau menerangkan sebab. Murid perlu bijak mengkategorikan satu input yang diterima dan lebih baik untuk mengetahui bagaimana punca ia terjadi. Yang ketiga, sekuen dan turutan. Murid perlu mengetahui turutan dalam menerima input yang diterima dari mudah ke lebih susah. Yang keempat, ramalan atau inference. Guru perlu bijak membuat ramalan dalam satu sesi PDP berkenaan kebolehan prestasi muridnya. Kreatif. Ia berkebolehan untuk mencipta, menghasilkan, mengembangkan sesuatu idea yang baru. Pemikiran kreatif pula merupakan pembentukan sesuatu yang baru melibatkan kemahiran, fleksibiliti, keaslian dan pengubahsuaian. Ia bertujuan untuk merangsang rasa ingin tahu dan menggalakkan perbezaan. Jika kita mengamati secara teliti, bahawasanya pemikiran kritis dan kreatif ini melibatkan pemikiran secara kognitif. Pengurusan bilik darjah. Kecekapan guru dalam menjalankan tanggungjawab sebagai pengurus adalah memastikan rutin bilik darjah dapat dilaksanakan dengan teratur, suasana sosial emosi dan fizikal yang selesa serta disiplin yang terkawal. Namun, bagi guru yang tidak bertindak sebagai rakan pembimbing dan fasilitator dalam pembelajaran dan pengajaran, maka murid-murid akan bebas melakukan apa-apa sahaja, sehinggakan disiplin murid semakin luntur dan minat dalam pembelajaran semakin pudar.
faktor membentuk persekitaran dan pengurusan bilik darjah berkesan. Yang pertama, strategi berpusatkan murid, di mana ia memberi peluang untuk murid melibatkan diri dalam sisi PDP. Yang kedua, susunan kelas, di mana guru mampu untuk menggalakkan perbincangan dengan meletakkan murid yang pandai dan murid yang lemah dalam satu kumpulan. Yang ketiga, penggunaan ICT yang mampu untuk menarik perhatian murid agar lebih fokus. Malah dengan cara ini lebih menjimatkan masa. Oleh yang demikian, terdapat beberapa teknik yang perlu guru kuasai. Yang pertama, mengurus, kedua, merancang dan yang ketiga, melaksanakan aktiviti. Apabila guru dapat menguasai teknik tersebut, maka pengurusan bilik darjah akan lebih sistematik. Seterusnya, ciri-ciri bilik darjah yang berkesan, di mana para guru perlu mainkan peranan yang lebih penting. Yang pertama, guru sebagai role model kepada muridnya dan guru yang lain. Yang kedua, guru perlu yakin akan kebolehan setiap muridnya. Yang ketiga, guru mesti rajin dan bersangat wajar dalam mendidik anak muridnya. Dan yang terakhir, bila mampu untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih berkesan antara guru dan murid satu sama lain. Interaksi dalam bilik darjah. Konsep komunikasi bermaksud pertukaran dan pengaliran maklumat daripada seseorang kepada orang lain. Komunikasi berkesan jika hanya penerima memahami mesej yang dihantar dengan tepat. Terdapat dua jenis interaksi, iaitu komunikasi secara lisan dan komunikasi secara bukan lisan. Oleh yang demikian, guru perlu menguasai kedua-dua kemahiran komunikasi agar proses pembelajaran dan pengajaran berjalan dengan baik. Pola interaksi dalam bilik darjah mempunyai 3 jenis interaksi. Yang pertama, interaksi sehala, di mana guru berinteraksi kepada murid sahaja. Yang kedua, interaksi dua hala, iaitu interaksi antara guru kepada murid dan murid kepada murid. Dan yang ketiga, interaksi pelbagai hala atau dipanggil multi-interaction, di mana guru kepada murid, murid kepada murid dan murid kepada guru itu sendiri. Kita dapat melihat betapa pentingnya kemahiran interaksi pada masa kini. Dapat dijadikan contoh dalam pembelajaran abad ke-21 berbanding pembelajaran secara tradisional. Maka bersesuaian dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PDK21 amat menitik beratkan pengajian murid dan berpusatkan murid. Maka interaksi dua hala atau multi-interaction adalah amat sesuai berbanding pembelajaran secara tradisional, di mana guru hanya berinteraksi sehala dan lebih berminat menggunakan gaya syarahan. Interaksi pelbagai hala adalah amat penting untuk menguji dan mengelaskan tahap kefahaman murid tentang objektif pembelajaran. Ia dapat dikatakan sebagai learning in action atau mudah dipanggil hierarchy testimony blow. Kesimpulannya, interaksi dalam bilik darjah amatlah penting kepada guru dan murid bagi melahirkan warga sekolah yang produktif dan berjaya.